Sahih dan berimbang pastinya berita perdana. Edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Ubah Don Sultan Perak masih bertimbang. 3 negeri pentadbiran PAS bakal umum esok. Pembentangan bajet 2023 penting untuk keyakinan pelabur rujukan dasar. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Don Perak masih dalam pertimbangan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Datuk Seri Searani Mohamad selepas beliau menghadap baginda di Istana Kinta Ipoh. Pada sesi menghadap tersebut, Paduka Seri Tuanku telah bertitah bahawa baginda mengambil maklum mengenai permohonan yang dikemukakan dan akan membuat pertimbangan yang sewajarnya. Oleh yang demikian, sebarang ketetapan mengenai permohonan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak akan diumumkan selepas Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan membuat keputusan. Beliau bercakap dalam sidang media khas di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Terdahulu, Datuk Seri Searani tiba di Istana Kinta pada 2:08 petang bagi mendapatkan perkenan Sultan Perak untuk pembubaran Dun Perak ke-14. Sesi menghadap berlangsung hampir sejam setengah sebelum Datuk Seri Searani keluar meninggalkan istana pada 3:30 petang. Kerajaan Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan pula mengekalkan pendirian untuk tidak membubarkan DUN hingga hujung tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata beliau telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir baru-baru ini untuk tidak membubarkan DUN serentak dengan PRU 15. Apabila Majlis Presiden umumkan, sebelum Majlis Presiden umumkan, saya telah dapat perkenan daripada tuanku lah. Tuanku menitahkan terpulang kepada kerajaan negeri. Dan ketika itu apabila kita maklumkan bahawa kita nak buat tahun depan, maknanya tuanku tak ada halangan. Bagaimanapun, kerajaan negeri akan mematuhi apa jua keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden PH. Sementara itu, bagi 3 negeri pentadbiran PAS, keputusan pembubaran DUN dijangka diketahui selepas mesyuarat PAS Pusat esok yang meliputi Terengganu, Kelantan dan Kedah. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata perkara itu akan diumumkan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Setakat ini, mesyuarat untuk menetapkan calon Perikatan Nasional Terengganu belum diputuskan. Dan saya difahamkan perkara yang dibincangkan semalam akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa penuh PAS Pusat pada hari besok, sebelah pagi besok. Dan saya mendahului mesyuarat pula, jadi biar mesyuarat besok lah. Lepas mesyuarat besok, saya percaya mesti ada kenyataan lah. Sebelum ini, Terengganu memutuskan untuk tidak membubarkan DUN jika PRU 15 diadakan tahun ini. Realitinya, pembubaran parlimen sama sekali tidak mengikat maupun memaksa kerajaan negeri untuk turut membubarkan DUN. Setiap negeri bebas membuat keputusan sendiri berdasarkan perundangan negeri masing-masing. Laporan Andy Reza Rohadian.
Pembubaran DUN bagi melaksana pilihan raya serentak dengan Parlimen hanyalah satu kelaziman. Ia bukan ketetapan yang harus dipatuhi secara mutlak. Di peringkat persekutuan adalah perlembagaan persekutuan, di peringkat setiap negeri ada undang-undang tubuh, ada perlembagaan negeri yang perlu kita halusi teliti yang memberikan kuasa mutlak kepada istana, kepada raja ataupun sultan serta governor untuk membuat keputusan berdasarkan kepada permintaan yang dikemukakan oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Jelas, keputusan membubarkan DUN tertakluk kepada perkenan Sultan, Raja atau Yang di-Pertua Negeri YDPN. Tidak jadi masalah jika permohonan pembubaran DUN ditolak. Begitu juga sekiranya permintaan pembubaran diperkenan. Namun, bagaimana jika Ketua Kerajaan Negeri enggan bubar DUN tetapi Sultan, Raja atau YDPN mahu membubarkannya? Pada tafsiran saya, dulu Yang Maha Mulia Sultan boleh mencadangkan pembubaran Dewan tetapi pada saya tidak mempunyai kuasa penuh untuk membuat keputusan bagi pembubaran Dewan lah. Kecuali ada permintaan. Implikasi kewangan juga menjadi pertimbangan utama yang perlu diteliti. SPR menganggarkan kos pelaksanaan PRU ke-15 melebihi RM1 bilion. Jumlah itu 2 kali ganda lebih tinggi daripada perbelanjaan PRU ke-14 dan 3 kali ganda daripada kos PRU ke-13. Jika pilihan raya DUN dan Parlimen dilaksana berasingan, perbelanjaannya dijangka mencecah RM2 bilion. Semasa PRU Negeri Johor pada Mac lalu, Menteri Besar ketika itu, Datuk Hasni Mohamad menyatakan tidak berbangkit isu pembaziran apabila keputusan membubarkan DUN dibuat. Ini kerana perbelanjaan pelaksanaan PRU Negeri Johor ada diperuntukkan mengikut perlembagaan negeri itu. Adakah ini bermakna pelaksanaan PRU DUN atau negeri tidak menggunakan peruntukan kerajaan pusat? Secara ringkasnya kita nampaklah SPR itu adalah satu institusi lah, satu suruhanjaya yang menggunakan perbelanjaan daripada peringkat persekutuan. Bukan sahaja agensi-agensi negeri yang terlibat, agensi-agensi kerajaan seperti mereka yang memberi bantuan ke atas perjalanan pilihan raya dan sebagainya, dia juga melibatkan kos kerajaan persekutuan lah. Implikasi kewangan bukan satu-satunya faktor penentu keputusan membubarkan DUN. Ia turut mengambil kira ramalan cuaca. Atas dasar itulah, PH menyatakan negeri-negeri bawah pimpinannya tidak akan membubarkan DUN. PAS juga menolak melaksana pilihan raya negeri serentak dengan Parlimen jika PRU ke-15 dilaksana pada musim tengkujuh. Ini bukan kali pertama kita mengadakan pilihan raya ketika musim tengkujuh. Pada 29 November 1999, kita telah mengadakan pilihan raya. Ketika itu juga kita berhadapan dengan isu yang sama. Pada 30 Januari 2011, di pilihan raya kecil Tenang, banjir berlaku dan pilihan raya kecil diteruskan. Bermakna perlu ada pelan kecemasan yang diambil kira oleh SPR dan juga badan-badan dan juga agensi berwajib lain. Saya rasakan sesuai jika sekiranya ia diselaraskan untuk memudahkan kesemua mereka yang terlibat. Apatah lagi kalau keluar mengundi hari ini, mereka boleh memilih kedua-duanya di peringkat Parlimen dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri. Setakat ini hanya Barisan Nasional mengesahkan kesediaan untuk membubarkan DUN di 3 negeri bawah pimpinannya, iaitu Pahang, Perak dan Perlis. Mahu tidak mahu, PRU ke-15 perlu diadakan. Demokrasi harus diraih. Bagaimanapun dalam kebimbangan banjir akan berlaku ketika pilihan raya, keselamatan rakyat perlu jadi keutamaan. Setelah titah yang di-Pertuan Agong, semua pihak mesti bersedia. Tingkatkan kesiapsiagaan, pilihan raya perlu disegerakan. Andi Reza Rohadian, RTM.
SPRM akan menyediakan bilik gerakan di setiap negeri bagi menghadapi PRU 15. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Seri Dorazlan Muhammad Razali, ia bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang berlangsungnya PRU 15. Pihaknya juga telah bersiap siaga dan akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya serta PDRM bagi menghadapi PRU 15. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang melibatkan isu-isu rasuah berkaitan dengan pilihan raya ni, maka kita akan mengkoordinasikan tindakan-tindakan ni bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan, iaitu bersama dengan SPR dan juga dengan PDRM. Dan itu bergantung kepada keadaan. Di pihak kami sendiri memang dah bersedia dan kita telah gerakkan pun lah. Walaupun kita belum dapat tahu lagi bila tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihan raya tu, tapi persediaan kami adalah kita telah ready. Bersatu dan PAS bakal membuat pertukaran kerusi di sandang wakil parti masing-masing bagi menghadapi PRU 15. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjelaskan ia antara strategi Perikatan Nasional PN untuk menang pada pilihan raya tersebut. Component parties, semalam pun we had discussion with the component parties kerana kita dalam kita nak menghadapi pilihan raya ni, the most important thing is untuk memastikan pemimpin-pemimpin daripada semua komponen partis kita itu boleh menang di kawasan-kawasan yang akan kita calonkan mereka di situ. Tegas Datuk Seri Hamzah lagi, PAS masih bersama PN bagi menghadapi PRU 15 selain gerakan Parti Solidariti Tanah Air Kosta dan Parti Progresif Sabah SAPP. Sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardhu Isyak. Penting untuk keyakinan pelabur dan rujukan dasar. Pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober tidak sia-sia meskipun ianya akan dibentangkan semula kepada Parlimen hanya selepas PRU 15. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan menjelaskan ia penting untuk sektor perniagaan serta pelaburan bagi merancang langkah seterusnya terutama mengenai prospek ekonomi negara. Bajet 2023 juga penting untuk MOF berkongsi dengan rakyat tentang pelbagai langkah yang telah dirancang kerajaan untuk membantu mereka menghadapi cabaran jangka pendek. Selain itu, unjuran ekonomi dan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang diterbitkan kerajaan hanya 2 kali setahun iaitu pada Mac dan Oktober setiap tahun iaitu tempoh yang selaras dengan bulan pembentangan bajet tahun akan datang. MOF turut menjelaskan sekiranya bajet 2023 tidak dibentangkan, ia akan meningkatkan sentimen ketidakpastian yang tentunya akan memberi impak negatif kepada keyakinan pelabur. Bajet 2023 juga perlu dibentangkan bagi perancangan kewangan yang teratur iaitu anggaran pendapatan, peruntukan dan perbelanjaan untuk tahun 2023. Usaha menyiapkan bajet 2023 mengambil masa 6 bulan dengan mengadakan lebih 200 sesi libat urus bersama pihak berkepentingan dan sektor terpilih serta mengkaji lebih 250 memorandum dan 12,000 cadangan. Bajet 2023 bersifat bertanggungjawab dan reformis yang menekankan keperluan membina daya tahan bagi menempuh cabaran jangka sederhana dan panjang. Dewan Negara tidak akan membahaskan mana-mana rang undang-undang RUU termasuk bajet 2023 selagi ia tidak dibahaskan dan dipersetujui di Dewan Rakyat.
Malah RUU berkenaan akan ditangguhkan sehingga usul berkenaan dibawa semula oleh Dewan Rakyat. Pada masa sama, sekiranya bajet 2023 masih tidak diluluskan atau masih dalam proses perbahasan hingga akhir Disember ini, kerajaan akan menggunakan dana kontingensi bagi melaksanakan perbelanjaan kerajaan dalam urusan tertentu. Kita ikuti temu bual khas wartawan Mohan Chinasamy bersama Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Baik, Tan Sri, sekarang saya nak tanya berkenaan dengan rang undang-undang atau RUU yang masih sedang di bawah bacaan pertama ataupun di bacaan kedua di Dewan Rakyat. Apakah Dewan Negara boleh menyambung perbahasan rang undang-undang tersebut? Boleh menyambung setelah selesai pilihan raya. Dalam masa tempoh kedua-dua dewan dianggap sebagai tidak berfungsi secara legislatif, maka rang undang-undang yang telah dibaca kali pertama di sana mesti menyelesaikan bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga. Ini termasuk rang undang-undang perbekalan yang berkaitan dengan bajet tempoh hari. Tekniknya ialah setelah sesuatu belanjawan diketengahkan dan dibaca kali pertama, ia harus menerusi ketiga-tiga proses. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga dibahas secara menyeluruh dan detail, baru dilulus ataupun tidak dilulus. Baik, Tan Sri, sebenarnya tertimbul satu persoalan dalam minda saya berkenaan dengan belanjawan atau bajet 2023 ini. Sebagai contoh, sekiranya kita tidak mendapat apa-apa jawapan untuk belanjawan 2023 masuk ke bulan pertama, iaitu bulan Januari 2023, apakah perbelanjaan yang akan diguna pakai untuk perbelanjaan kerajaan? Itu soalan saya. Dan apakah ada ruang dalam peraturan mesyuarat atau perlembagaan supaya bajet ini terus boleh dibelanjakan menjelang Januari 2023? Belanjawan yang dijadualkan tempoh hari yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan tidak boleh dibelanjakan dalam bentuk belanjawan biasa. Jadi menjelang bulan Disember, kerajaan Malaysia harus menggunakan peruntukan yang diberi di bawah kuasa Peraturan Keuangan 1959 dan juga kuasa am yang ada pada Menteri Keuangan untuk belanjawan terhad atau belanjawan yang dikhususkan bagi keperluan pentadbiran tertentu sahaja. Walau bagaimanapun, ada kuasa kepada Menteri Keuangan dengan kuasa Kabinet menggunakan apa yang disebut sebagai contingency fund atau dana kontinjen. Tak silap saya, tiap tahun ada lebih kurang 2 bilion ringgit. Jadi wang yang sebanyak itu boleh dibelanjakan buat sementara sehingga Dewan Rakyat boleh bersidang semula dengan kerjasama Dewan Negara meluluskan satu peruntukan baru bagi mengatasi perbelanjaan yang mendesak. Baik, terima kasih Tan Sri. Baik, begitulah tadi penjelasan daripada Tan Sri Dr. Rais Yatim berhubung dengan kepincangan yang wujud dalam berkenaan dengan perjalanan Dewan Negara dan juga pembentangan RUU termasuk juga bajet 2023. Kita kembali ke studio. Adakah anda okey? Let's talk. Minda sihat. Hai, stresnya. Hei, kenapa? Cuba cerita. Let's talk. Segannya nak cerita. Hai, kita kan kawan baik. Ceritalah. Let's talk. Hai, boleh abang bantu? Yes, biar abang uruskan. Let's talk. Adakah anda okey? Let's talk. Minda sihat. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran.
air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Mulai tahun depan, bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan akan memulakan projek perintis pelabelan menu agar maklumat kalori pada makanan dipaparkan di kafeteria atau restoran. Buat permulaan, projek itu akan dilaksanakan di Putrajaya sebelum diperluas ke seluruh negara. Projek rintis ini dilaksanakan untuk kita membuat keputusan sama ada dasar pelabelan menu diwajibkan ataupun tidak. Sebab sekarang ini secara sukarela. Ada negara yang dah wajibkan dan kita pun dah tengok negara mana yang mewajibkan, apakah kesannya. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Jadi kita buat projek rintis dulu dan kita tengok sama ada ini membawa kepada perubahan tingkah laku ataupun tidak. Selepas itu KKM ini kementerian yang evidence based. Kita akan tengoklah dari segi data dan juga dari segi kejayaan polisi ini sebelum kita membuat keputusan berkenaan dengan dasar pelabelan wajib. Lebih 5,000 peluang pekerjaan ditawarkan pada Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia Negeri Melaka di MITC bermula Jumaat ini hingga Ahad nanti. Karnival sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini menawarkan 1,243 jawatan kosong di Melaka, manakala lebih 4,000 jawatan kosong ditawarkan di luar negeri itu. 42 majikan daripada pelbagai sektor seperti sektor bioteknologi, perkhidmatan, perkilangan, perhotelan, telekomunikasi dan perbankan. 20,000 pengunjung disasar hadir pada Karnival Kerjaya tersebut. Jadi Karnival anjuran Kerajaan Negeri Melaka bersama Kementerian Sumber Manusia menerusi agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PEKSO dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi iaitu kita dikenali sebagai MOSTI. Jadi ini menawarkan peluang kerjaya kepada orang ramai khususnya kepada lepasan SPM lah. Jadi graduan institusi pengajian tinggi dan pencari kerja di negeri Melaka. Individu yang berminat untuk menghadiri sesi temuduga pada Karnival Kerjaya boleh melayari laman web tertera untuk pendaftaran. Universiti Utara Malaysia UUM berada pada kedudukan kedua terbaik dalam kalangan universiti awam dan swasta di negara ini oleh Times Higher Education World University Rankings 2023. Susulan kedudukan terbaru itu, UUM melonjak 200 anak tangga sekaligus di kedudukan 70 universiti terbaik di Asia oleh Badan Penarafan yang sama. Naib Chancellor Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah berkata kedudukan itu hasil peningkatan dalam kategori impak sitasi di samping penyelidikan dan penampakan pengantarabangsaaan yang dilaksana melalui pelan strategik UUM. UUM kini setara dengan beberapa universiti luar negara, antaranya University of Denver di Amerika Syarikat, Brunel University di United Kingdom dan Murdoch University di Australia yang berada di tangga 401 hingga 500 dunia. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya.
saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Batuk air. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Bersua kembali. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 19 Oktober. Usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi digital negara diperkasa melalui Minggu Digital Malaysia MDW 2022. Selain mempamer kekuatan Malaysia dalam sektor berkenaan, ia berupaya merangsang perkongsian idea dan kerjasama dengan pemain industri. Malah aspirasi di bawah Malaysia Digital itu juga mampu menarik pelaburan asing dengan negara memainkan peranan utama dalam revolusi digital global. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ini merupakan sebahagian hasrat merealisasikan Malaysia sebagai hub digital ASEAN 2025. When we sit in sessions, we look at developing the industry. And then, working with the tech giant Huawei, will be launching a white paper entitled Malaysia Towards Becoming ASEAN Digital Capital. This paper has identified Malaysia's key strengths and opportunities both internally and around the region. It also outlines the building block for Malaysia to achieve its vision of becoming a regional powerhouse in the digital economy. I can assure you that their insight will serve to bolster Malaysia's unique value proposition to all stakeholders. Beliau berucap sebelum merasmikan MDW 2022 di Ibu Negara. Acara yang berlangsung bermula semalam hingga Jumaat ini menampilkan pelbagai pemain utama industri dan pakar teknologi digital terkemuka. Sejak tahun lalu, sebanyak 19 franchisor telah menerima manfaat daripada pemberian geran penuh program franchise mikro dan mampu milik F3M, manakala 33 franchisee telah dilahirkan melalui inisiatif pemberian geran padanan. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata, program F3M mendapat sambutan memberangsangkan terutamanya daripada golongan B40 dan M40. Terima kasih kepada saudara.
kita dapat lihat bahawa produk-produk tempatan merupakan satu produk yang mempunyai demand ataupun ketong kendak kepada banyak masyarakat untuk kita cuburilah. Jadi memandangkan sejak tahun ini kita cukup agresif, kita telah memperkenalkan produk-produk franchise ini di peringkat antarabangsa juga. Sudah tentu statistiknya nanti bila saya kongsikan nanti akan menunjukkan betapa penglibatan rakyat Malaysia ke dalam bidang franchise telah bertambah. Tadi pun saya pergi satu persatu di KL setiap franchisor kita tadi menyatakan mereka juga telah ada franchisee, ada yang sampai ke peringkat sampai 30, 40 dan sebagainya. Ini menunjukkan satu progres yang baik. Beliau bercakap kepada media selepas menyampaikan geran penuh program F3M kepada 11 franchisor dan bakal franchisor. Apa agaknya cerita letu di Langkawi hari ini? Ada perincian lanjut bersama dengan penyampai kita dalam edisi Sukan, Nazri Fahmi. Silakan. Nazri. Sebastian Molano ungguli perlumbaan peringkat kedua. Perubahan jadual bergantung penentuan tarikh PRU 15. Fatil dan Mac. Assalamualaikum dan salam sukan bersama. Kita mulakan dengan perkembangan letu di Langkawi LTDL 2022. Skuad berbasikal kebangsaan terpaksa mengubah percaturan pelumba selepas Muhammad Amir Ahmad Kamal mengalami keracunan makanan. Insiden itu mengakibatkan dia tersingkir daripada meneruskan baki saingan 8 peringkat LTDL. Ketua Jurulatih Skuad berbasikal kebangsaan Muhammad Yusof An-Nasir berkata Muhammad Amir gagal menamakan saingan dalam had masa ditetapkan. Ia selepas jurang masa dengan peloton terpisah sebanyak 15 minit pada perlumbaan peringkat 1 dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur semalam. Tambahnya tonggak kini beralih kepada Muhammad Izzat Hilmi yang memimpin saingan peringkat kedua dari Kuala Kelawang ke Raub hari ini. Sementara itu, Muhammad Amir yang memenangi emas pada Sukan C KL 2017 ketika ditemui berkata beliau sendiri tidak mengerti punca keracunan makanan tersebut dan hanya mampu menghabiskan perlumbaan hingga kilometer 70 sahaja. Pelumba pasukan UAE Emirates Team iaitu Juan Sebastian Molano memenangi perlumbaan peringkat kedua dari Kuala Kelawang Negeri Sembilan ke Raub Pahang. Pelumba kelahiran Colombia itu menamakan saingan sejauh 178.9 km itu dengan catatan 4 jam 9 minit 20 saat. Tuan Ikram Tuan Muhammad ada perinciannya. Ini adalah kemenangan ke-20 beliau dalam karier. Tempat kedua dimenangi pelumba ARA Pro Racing Sunshine Coast, Craig Wiggins, manakala pemenang peringkat pertama semalam, Gleb Shriksa, di kedudukan ketiga. Yang happy after the win Volta, I win here in Tour de Langkawi. It's good for me, good for the team. Okay, it's very happy. This is for my team. This is more important for me, for the whole team. Gleb Shriksa bagaimanapun kekal sebagai penyarung jersey hijau bagi Raja Pecut dan jersey kuning sebagai pendahulu keseluruhan. Pelumba pasukan Terengganu Polygon Cycling Team TSG, Jamal Jam Sembaya, pula masih menguasai kategori pelumba terbaik Asia setakat peringkat kedua. Turut hadir menyarung jersey kepada pemenang Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke. Sementara itu, Muhammad Izzat Hilmi Abdul Jalil dan Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif menjadi pelumba tempatan paling menyerlah hari ini. Izzat Hilmi mewakili pasukan kebangsaan bergelar pelumba terbaik Asia untuk peringkat kedua, manakala Aiman Zarif muncul sebagai pemenang jersey merah selepas memenangi kedua-dua zon pendakian hari ini. Tamat perlumbaan hari ini, mental dan fizikal semua pelumba bakal diuji sepenuhnya dalam perlumbaan peringkat ketiga yang akan diadakan di Genting Highland esok. Secara keseluruhannya, terdapat 4 zon pendakian yang ditawarkan untuk perlumbaan esok. Yang paling tinggi adalah sudah tentunya di laluan setinggi 1,640 meter yang pastinya mencabar buat semua pelumba. Tuan Ikram Tuan Muhammad,
RTM. Teka-teki mengenai keperluan mengubah jadual perlawanan Piala Malaysia 2022 akan terjawab selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum PRU ke-15 pada 20 Oktober ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Stuart Ramalingam, pembubaran Parlimen sudah semestinya memberi kesan kepada jadual Piala Malaysia yang akan bermula pada 25 Oktober ini. MFL menjagakan kehadiran penyokong yang ramai bagi setiap perlawanan, justru isu keselamatan menjadi keutamaan. Keperluan keselamatan di setiap home venue adalah satu kerisauan MFL, terutamanya dengan adanya pembubaran parlimen dan juga perhatian dan fokus keselamatan tempatan yang mungkin ada tugasan yang berbeza daripada situasi biasa. Pada masa ini saya belum terima apa-apa tarikh resmi mengenai tarikh pencalonan atau tarikh undian sebegini, dan selepas kita terima tarikh resmi, MFL akan mengumumkan jikalau perlu perubahan tarikh mengikut tarikh daripada SPR. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat pelaksanaan kelab MFA First Instant Body FIB di Petaling Jaya, Selangor. Beralih ke Liga Super 2023, masih ada lagi waktu untuk pasukan mengemukakan rayuan seandainya ingin terus kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Ia susulan Melaka United FC dan Sarawak United FC gagal mendapatkan lesen kebangsaan selepas permohonan mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam gitaran peraturan pelesenan kelab MFL 2022. Menurut pengurusi Presiden Kelab MFL First Instance Body FIB Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, tindakan itu diambil bagi mengelakkan isu-isu tidak diingini berlaku sebelum bermulanya musim baharu tahun depan. Mereka ada tempoh 7 hari. 7 hari untuk membuat rayuan ke pihak appeal body, iaitu satu badan rayuan bebas juga, badan rayuan bebas yang dilantik oleh pihak MFL. Dan keputusan tadi adalah pada 19 Oktober pukul 5 petang, sebelum atau pada 5 petang. Jadi untuk menentukan sama ada soalan tadi dokumentasi apa semua tu, memang mereka boleh sekiranya mereka tidak membuat berpuas hati dengan keputusan yang kami buat. Sebab keputusan ini berdasarkan kepada dokumen yang dihantar kepada kami, sama ada cukup atau tidak cukup. MFL mengarahkan setiap pasukan menyerahkan surat pengisytiharan yang membuktikan setiap pasukan bebas daripada sebarang tunggakan atau kelewatan pembayaran kepada MFL sebelum 15 Disember 2022. Ia meliputi pembayaran gaji, KWSP, LHDN, Perkeso dan EIS. Sarawak United gagal memenuhi kriteria kewangan dan kesukanan serta mempunyai 2 kes FIFA melibatkan bekas pemain Sandro da Silva dan Taylor Francis George Regan. Manakala Melaka United gagal mengemukakan bukti pembayaran tunggakan gaji pemain dan pegawai sehingga Ogos 2022 serta tidak menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan bagi memenuhi syarat subkriteria keuangan. Sementara itu, 10 pasukan yang bertanding dalam Liga Super 2022 telah berjaya mendapatkan lesen kebangsaan sekaligus layak bertanding dalam saingan Liga Super musim depan. 10 kelab tersebut ialah Johor Darul Ta'zim JDT, Kedah Darul Aman FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC, PJ City, Seri Pahang, Selangor FC, Terengganu FC, Kuala Lumpur City FC dan Sabah FC. Dalam pada itu, permohonan 6 kelab yang beraksi dalam Liga Premier 2022 juga diluluskan dan diberi lesen kebangsaan untuk menjadi Liga Super 2023. Ia membabitkan pasukan Kelantan FC, Kuching City FC, Kelantan United FC, Perak FC, PDRM FC dan UiTM FC. Masih mengenai Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan status tanpa kalah dalam kempen Liga musim ini selepas menewaskan Kedah Darul Aman 4-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bukan itu sahaja, penyerang sensasi skuad Harimau Selatan Bergson da Silva turut menciptakan sejarah muncul penjari terbanyak semusim dengan 27 gol.
Dalam perlawanan tersebut, Beksan Da Silva dan penjalan kebangsaan Muhammad Syafiq Ahmad masing-masing meledak 2 gol buat JDT. JDT menepati status sebagai juara apabila beraksi garang di hadapan ribuan penyokong tuan rumah. Selepas ini JDT dijadual menentang Sabah FC pada 15 Oktober ini. Pada babak pertama, permainan menyaksikan Kedah berjaya mengejutkan JDT menerusi jaringan menarik Ronengah pada minit terakhir separuh masa pertama. Kesilapan Muhammad Lokman Hakim Marzuki tertampan bola di tangan menghalalkan JDT sepakan penalti yang disempurnakan Beksan Da Silva pada minit ke-50. Tuan rumah berjaya mendahului Kedah pada minit ke-63 hasil jaringan cantik Syafiq Ahmad sebelum penyerang kebangsaan itu meledak gol ketiga 5 minit kemudian. Tandukan Beksan Da Silva pada minit ke-89 mengesahkan statusnya sebagai penyerang terbaik Liga Super musim ini dengan 27 gol sehingga kini. Sementara itu, Negeri Sembilan FC mengkakal rentak kemenangan apabila berjaya menempaskan Melaka United dengan keputusan 2-0 di Stadion Tuanku Abdul Rahman Paroy, Negeri Sembilan. Sebaik perlawanan bermula, Negeri Sembilan melancarkan serangan dan berjaya mendapatkan gol pertama pada minit ke-34 menerusi tandukan ketua pasukan Nasrullah Hanif Johan. Babak kedua menyaksikan skuad Jang terus memburu gol dan pada masa sama Melaka United cuba bertahan. Namun penyerang import Negeri Sembilan FC dari Brazil Gustavo Almeida dos Santos mudah menolak bola masuk dari lorongan pemain gantian Muhammad Izzuddin Roslan bagi memastikan 3 mata milik Negeri Sembilan FC pada minit ke-86. Kedudukan kekal Negeri Sembilan 2, Melaka United 0 sehingga whistle penamat. Peluang Negeri Sembilan untuk kesayangan Piala AFC 2023 masih terbuka selepas mencatatkan kemenangan ke atas Melaka United. Jurulatih Dewan berkata pasukan itu perlu memenangi perlawanan akhir menentang Seri Pahang 15 Oktober ini bagi mendapatkan slot tersebut. Jika layak, ia bakal menjadi kejayaan besar tahun ini dan motivasi buat anak buahnya bermain di peringkat lebih tinggi. Tambahnya lagi, berbaki satu perlawanan musim ini secara keseluruhan pemain-pemainnya telah menunjukkan prestasi terbaik dengan menduduki tempat ke-4 Liga. Negeri Sembilan FC terikat 41 mata dengan Terengganu FC, manakala Sabah FC berada di kedudukan kedua Liga Super dengan 42 mata. Majlis Sukan Negara MSN menyangkal dakwaan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF bahawa ia tidak pernah menerima atau berpeluang menggunakan peruntukan belanjawan secara khusus menerusi pembentangan bajet sebelum ini. MESF dilihat tidak memahami peruntukan bajet pembangunan sektor e-sukan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan KBS tertakluk kepada kelulusan program yang ditetapkan. KBS menerusi agensi pelaksana seperti Jabatan Belia dan Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN dan Impact Integrated bertanggungjawab terhadap peruntukan kerajaan. Agensi tersebut tidak akan memberi keseluruhan peruntukan kepada mana-mana badan sukan tanpa penilaian dan justifikasi terhadap perancangan yang dikemukakan. Peruntukan tidak akan disalurkan begitu sahaja tanpa memastikan program-program dan aktiviti yang dilaksanakan akan memberi impak kepada penggiat-penggiat sukan tersebut selari dengan strategi perancangan yang dipersetujui bersama. Sebab ini, media melaporkan Presiden MESF, Datuk Anand S. Nadan menggesa semua pihak meneliti dan memperhalusi mengenai pengurusan peruntukan 13 juta ringgit untuk isukan dalam bajet 2023. Kesatuan Rugby Selangor KRS buat julung kali akan menganjurkan kejohanan rugby wanita KRS 2022 yang berlangsung pada hujung minggu ini. Sebanyak 13 pasukan sudah mengesahkan penyertaan dalam 2 kategori, iaitu wanita terbuka dan wanita bawah 16 tahun.
Jelas Setiausaha Kehormat Kesatuan Rugby Selangor Tan Tiam Jin, sebelum ini KRS pernah mengajukan kejohanan rugby wanita terbuka 7 sepasukan pada tahun 2018 dan 2019 namun terhenti berikutan pandemik COVID-19. Kita ingin menggalakkan lebih ramai pelajar wanita bermain rugby dan sekiranya kalau mereka dapat main rugby, we can create a pool of players yang boleh kita ketengahkan ke peringkat negeri dan juga harap-harap ada juga ke peringkat kebangsaan. 6 pasukan akan bertanding bagi kategori wanita terbuka 10 sepasukan, manakala bakinya akan bertanding bagi kategori wanita bawah 16 tahun 7 sepasukan. Tambah Tiam, pengajuan ini merupakan pentas terbaik buat semua pasukan bertanding di peringkat kompetitif berikutan ketandusan kejohanan rugby wanita dalam negara. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 12 Oktober 2022. Saya Nazif Fahmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will nail the rest to become the best. Petronas Neptune dan Langkawi. Seramai 21,000 anggota PDRM dengan kekuatan 1,681 aset serta 4,367 anggota rela akan diatur gerak bagi menghadapi banjir di seluruh negara. Semua ketua polis daerah pula telah diarah untuk melakukan persediaan awal bagi mengetuai pusat operasi pengurusan banjir di peringkat daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, selain PDRM dan Rela, agensi lain di bawah Kementerian Dalam Negeri yang turut terlibat ialah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. PMM pula ditugaskan untuk memberi bantuan ke pulau-pulau khususnya penghantaran bekalan makanan dan keperluan asas dan juga pemindahan mangsa banjir dengan menggunakan pesawat udara dan bot-bot yang diperlukan. Penduduk di kawasan berpotensi banjir di wilayah persekutuan akan dipindahkan 2 hari lebih awal sebelum jangkaan berlaku banjir. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, tindakan itu dapat meminimumkan penggunaan aset terutama bot dan kenderaan berat semasa proses perpindahan. Bila banjir dah habis, 2 hari kita akan benarkan mereka berada di pusat perpindahan untuk memastikan supaya rumah yang mereka balik itu telah dicuci, rumah tersebut selamat, elektrisiti dan sebagainya selamat. Dan semua sekali pusat perpindahan di wilayah persekutuan ini dibuat bilik air baru sebagai tambahan kepada bilik air yang sedia ada. Di Sabah, kesemua 3 pusat pemindahan sementara PPS ditutup petang tadi berikutan keadaan banjir yang semakin pulih. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Banjir Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan 122 individu daripada 32 keluarga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Kesemua PPS dibuka Ahad dan Isnin susulan hujan lebat berterusan sejak Sabtu lepas. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim sedia menggerakkan 10,000 sukarelawan di seluruh negara bagi membantu menangani banjir. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, pejabat Yadim Negeri telah diminta bersiap siaga supaya dapat menghulurkan bantuan dalam kadar segera. Orang ramai juga boleh menyumbang menerusi tabung infak Yadim.
Pembinaan jambatan baik pulih dan naik taraf jalan melibatkan peruntukan lebih RM2 juta giat dilakukan di perkampungan orang asli Pos Simpor dan Pos Gop di Gua Musang, Kelantan. Projek itu bagi mengatasi jalan yang rosak apabila musim hujan, termasuk menggantikan jambatan sementara kerana menggunakan batang pokok, termasuk ada yang tidak kukuh untuk dilalui banyak kenderaan. Lebih pada 2 juta untuk membina jambatan. Di samping kita nak create jalan-jalan. Projek ini sedang berjalan, kontraktor telah pun masuk untuk kita membina 7 buah jambatan. Bila kita membina 7 buah jambatan ini, tidak ada lagi masalah jambatan yang rosak, runtuh sebagaimana yang kita hadapi hari ini. Jambatan ini runtuh dan ianya dibina oleh orang kampung. Apabila kita datang tadi, terpaksa kita nak baiki sebab banyak kenderaan yang nak guna jambatan ini, kita baiki. InsyaAllah dalam masa terdekat ini jambatan apabila siap nanti dia boleh kata memberi kemudahan bukan saja kepada penduduk tetapi juga kepada agensi-agensi kerajaan ataupun NGO yang ingin membuat lawatan ke Poskop. Lebih 1,000 penduduk orang asli yang menetap di Pos Simpor dan Pos Gop bakal mendapat manfaat setelah lama bertarung nyawa melalui kawasan berisiko. Perasaan kita kira macam sekarang lah kira nak apa ni? Apa saya pun macam kira dekat nak senang sikit lah, gembira lah. Maknanya sekarang ni kira tak boleh keluar lah, sangat susah daripada ni Gawin sehingga Pusgop memang lebih teruk kerana jalan kira tak dapat apa ni tak boleh elak kerana banjir hujan kuat dan bermasalah jalan kami. Kita orang kampung pun kira so nak sungguh lah jalan. Kena ujian satu tanah pun tepat lempuh dekat sana jambatan dah rotoh. Kecil kan terbok ni. Mungkin lepas tak lepas hari ni, kita tak lepas ingat. Itu aja lah. Tahu je. Kena mesti kurang tak? Mungkin boleh juga keluar. Nak keluar boleh. Masalah nak masuk mungkin tak boleh ni. Pelakon veteran Hisham Ahmad Tajuddin meninggal dunia pada usia 76 tahun di Hospital Shah Alam pukul 4.30 petang tadi akibat jangkitan kuman dalam paru-paru. Berita sedih itu dikongsikan anaknya Akila Muhammad Hisham menerusi mesej di aplikasi WhatsApp kepada RTM. Allahyarham sebelum ini dalam keadaan kritikal dan menerima rawatan di hospital itu sejak 29 September lalu. Allahyarham adalah pelakon drama dan filem tanah air sekitar 80-an. Allahyarham yang juga pesara kerajaan banyak menghabiskan waktu berehat di rumah kerana faktor usia serta penjagaan kesihatan kerana menghidap diabetes serta darah tinggi. Antara karya lakonannya ialah Sufe Sofia, Wira Angkasa, Hani, Putra, Black Maria, Tanah Kubur dan Tok Ayah. Ya, Mac. Sebenarnya di kawasan-kawasan terpencil, bak kata Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, jarang-jarang ada pelbagai kemudahan. Tapi ini kisah di puncak tertinggi dunia dan kita akan saksikan. Ya, dalam hashtag. Genting Kun Jerap di Pakistan diiktiraf Guinness World Record sebagai puncak tertinggi di dunia yang menempatkan mesin ATM berketinggian 4,693 meter dari aras laut. Mesin ATM berkenaan disediakan Bank Negara Pakistan bagi kemudahan penduduk kawasan terbabit. Tenaga solar dan angin digunakan bagi menjana kuasa menghidupkan mesin ATM terbabit. Menjadi tradisi rakyat di Sepanyol mengadakan pertandingan menara manusia tertinggi setiap 2 tahun. Kali ini bertempat di Tarragona, 40 kumpulan dengan 11,000 peserta mengambil bahagian. Pasukan dari Vilafranca menjuarai pertandingan dan membawa pulang hadiah bernilai €16,000. Permainan tradisi ini telah disenaraikan UNESCO sebagai warisan dan budaya masyarakat Catalan.
Dan sekiranya anda berangan-angan untuk bergayut dari pokok ke pokok persis seorang Tarzan, anda boleh berkunjung ke Barcelona bagi mempelajari teknik bergayut itu daripada seorang lelaki yang digelar Tarzan Barcelona. Victor Manuel Flites membuka kelas dengan yuran serendah €10 iaitu bersamaan RM45. Tidak hanya latihan fizikal, penuntut akan diajar lanjut berkaitan pergerakan dan minda komuniti monyet. Bukan hanya dari aspek fizikal, malah pemikiran monyet juga. Tapi saya boleh juga bergayut telefon. Ingatkan bergayut di telefon awam. Itu suatu masa dahulu. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi malam ini, 12 Oktober. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.